Misalnya, satu tawanan perang, kita kata kaum muslimin, berapa yang perlu ditebus? Kalau orang kafir nak keluarga dia, contohnya orang kafir ditawan dalam peperangan. Lepas tu kaum muslimin dan muslim, siapa nak tebus ini? Islam dengan kata tebusan. Kita kata satu diri orang kafir itu keluarga dia nak tebus. Kamu Islam letakkan lebih kurang, iaitu kita kata berapa? 400,000 dinar. 1 juta dinar tak dengar lagi. Jadi 400,000 dinar. Betul tak? Jadi duit tu kaum muslim dia ambil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu pemberian. Tapi ini mengikut kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya perang Hunain, harta rampasan perang dan tebusan perang, maka Nabi memberikan kepada kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau ikut sejarah ini, iaitu kepada penduduk-penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat dalam sejarah dan dibentuk dalam hadis, Rasulullah pernah memberikan kaum muslimin dan muslimat kalian 100 ekor unta kepada Uyainah bin Hisnin. 100 ekor unta kepada Aqra' bin Habis. Dan beratus ekor unta lagi kepada pembesar-pembesar Arab. Dengan tujuan Nabi buat macam tu, ialah Uyainah bin Hisnin ni dia ketua Arab. Aqra' bin Habis dia orang baru masuk Islam. Jadi apabila Nabi berikan harta macam tu, tidak diberikan pada orang Islam yang lain, dengan tujuan bahawa harta itu dibawa ke balik kampung mereka atau ke tempat duduk mereka, diagihkan kepada kaum muslimin dan muslimat di kalangan kabilah mereka, moga kabilah mereka itu masuk Islam. Lebam tu. Maka ini terpulang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku demikian, kaum muslimin dan muslimat kalian, telah tentulah orang berasa hati, betul tak tu? Pergi berperang sekali. Tiba-tiba orang ni tak dapat harta, rasa tak ada. Bahkan dalam masalah ni ada satu hadis ya, kaum muslimin dan muslimat kalian yang khusus. Ada seorang lelaki berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Mas'ud, apa yang Nabi beri keputusan dalam bab harta ini, itu satu keputusan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala." Nabi buat keputusan tak diredai oleh Allah Ta'ala pula. Betul. Nikah harta ni jaga kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi baik. Apa yang berlaku? Kata Ibnu Mas'ud, akan ku habarkan berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pun beritahu Nabi. Nabi merah muka dia. Lepas tu Nabi bersabda, siapakah yang boleh dianggap adil kalau Allah Ta'ala dah rasanya tidak boleh dianggap adil? Siapa lagi? Lalu Nabi nak marah, Nabi tahan kemarahannya. Jangan Nabi kata, yarhamullahu Musa qad uziya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa, kerana Nabi Musa banyak lagi kerana umat dia, tapi Nabi Musa bersabar. Oleh sebab itu, jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, orang Ansar, di kalangan orang Ansar tak ada dapat harta. Tak ada. Nabi berikan kepada penduduk Mekah yang ramai. Orang Ansar berkata, tengok je. Kalau kena ke kita agak macam mana? Nak berontak ke tak nak berontak? Kita tak boleh harta. Tapi orang Ansar senyap lah. Dari Nabi ni, orang Nabi yang bijaksana. Kaum muslim Nabi ni bijaksana. Maka Rasulullah memujuk hati orang Ansar, biarkan mereka harta. Dapat kamu bawalah balik Nabi kamu ni ke Madinah. Orang Ansar kata tak adalah yang berharga malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Itu satu. Jadi kita luaskan sedikit pembahasan. Begitu juga harta pemberian juga bukan sekadar zakat, bukan sekadar rampasan, bukan sekadar tebusan. Pemberian juga terbagi kepada 3 yang lain. Pertama dipanggilkan sedekah. Yang kedua dipanggilkan hibah. Yang ketiga dipanggilkan hadiah. Faham tak? Yang ni kita kena faham elok-elok ni kaum muslimin. Salah satu daripada bentuk pemberian sedekah, hibah dan hadiah. Sedekah. Sedekah kaum muslimin dan muslimat kalian, satu pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang memerlukan.
seperti orang miskin. Ini sedekah. Misalnya, kalau kita kata nak beri sedekah, contoh kaum muslimin, kita kata pada Tuan Haji Sutri, ni ambillah dirian sedekah ke Tuan Haji. Dirian sedekah ke Tuan Haji. Haji Ahmad Sutri nak terima ke tak sedekah? Dia tak layak. Kaum muslimin dan muslimat, dia orang kaya. Kan kaum muslimin dan muslimat lah. Tapi kaya je kawan lagi. Betul? Kalau tulis tak layak, adik kau lagi tak layak. Betul tak? Jadi jangan terima. Kalau sebut sedekah jangan terima kaum muslimin dan muslimat lah. Itu bukan hak dia. Kalau nak beri terima kaum muslimin, ada satu bab. Dikatakan alih, dikatakan hibah ataupun hadiah. Hibah satu pemberian, tapi tujuannya ialah kaum muslimin untuk ramah mesra, kemaslahatan. Adapun hadiah satu pemberian, tapi tujuan untuk memuliakan seseorang. Ini hadiah. Kalau Haji Sutri kita bagi apa dia? Hadiah lah, hadiah. Inilah kerja ni, hadiah betul-betul. Itu boleh terima. Sedekah jangan. Boleh faham itu? Itu satu gaya dan satu cara yang Islam mengajarnya. Okey. Habis ya? Okay. Dan seterusnya kaum muslimin dan muslimat sekalian. Baik. Memelihara perjanjian dengan musuh dan melindungi duta mereka. Baik. Ini tajuk lain pula ni. Memelihara perjanjian dengan musuh dan melindungi duta mereka. Dengan musuh pun kena pelihara kaum muslimin dan muslimat kan. Kalau buat perjanjian dengan musuh pun kena pelihara. Walaupun musuh itu musyrik. Ini buat perjanjian dengan orang Islam kaum muslimin mungkir banyak. Kan? Dengan musuh pun Nabi larang untuk melanggar perjanjian. Bagaimana sesama Islam? Dia tu. Buat muka keren je kaum muslimin dan muslimat tak faham. Faham itu? Okey, kita bicara dulu. Ketika dua orang utusan Musailamatul Kadzdzab mengatakan pada baginda bahawa Musailamah adalah seorang utusan Allah, maka baginda bersabda, kalau bukan kerana utusan ini tidak boleh dibunuh, tentu aku sudah membunuh kalian berdua. Betul tak faham tu? Kalau bukan kerana utusan itu tidak boleh dibunuh, bermaksud kalau utusan itu boleh dibunuh, nanti aku bunuh kamu. Tapi sini terbalik sekali. Kalau bukan kerana utusan itu tidak boleh dibunuh, tentu aku sudah membunuh kalian. Maksud kalau utusan itu boleh dibunuh, nanti aku bunuh kalian. Maka di sini maksudnya ialah duta. Orang panggil sini apa dia sekarang ni? Duta ataupun diplomat lah, diplomati lah. Betul. Diplomat lah kan? Baik. Bunyi tik tu buah mana pula kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat sekalian, jadi ada utusan Musailamatul Kadzdzab laknatullah alaihi. Imam dia ni mengaku nabi di zaman Rasulullah lagi. Dia datang pada Nabi SAW mengatakan, ya Muhammad, Musailamatul Kadzdzab dia adalah nabi. Dia kata ke Nabi. Lalu bila Rasul dengar kalau tidak utusan itu boleh dibunuh. Kalau utusan itu dibunuh, dan saya aku bunuh kamu. Tapi di dalam Islam sudah menjadi undang-undang antarabangsa. Tapi Islam dah letak dulu dah. Sekarang ni walaupun peperangan dua buah negara, kalau duta-duta ni atau diplomat ni dia tak boleh bunuh. Betul tak? Wajib sebuah negara itu menjaganya. Ini dah undang-undang dulu. Dipraktikkan pada zaman sekarang. Baik. Itu sebabnya Ibn Qayyim kata melindungi duta mereka. Baik. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahawa ketika Abu Rafi' diutus oleh pihak Quraisy untuk menemui baginda, tapi kemudian dia ingin menetap bersama baginda dan tidak mahu kembali ke pihak Quraisy. Maka baginda bersabda, aku tidak suka melanggar perjanjian dan tidak suka menahan utusan. Maka kembalilah kepada kaummu
Jika kemudian di dalam dirimu tetap ada keinginan untuk keinginan itu, maka kembalilah lagi di sini setelah itu. Baik, kita kembali kepada sejarah semula ya. Kalau tidak, tak boleh nak masuk ni. Dalam perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Memang betul. Di antara fakta-fakta perjanjian Hudaibiyah tu, mana-mana utusan Quraisy yang pergi kepada Nabi SAW, maka naklah dipulang balik. Walaupun mereka tak nak pulang, kena pulang balik. Tapi mana-mana orang Islam yang pergi ke Quraisy, ditahan oleh Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Tidak boleh dikembalikan. Jadi kaum muslimin, undang-undang itu adil ke tak adil? Bermaksud kalau orang Quraisy jadi utusan pergi ke Madinah, maka Nabi SAW kena pulang balik utusan Quraisy. Tapi kalau orang Islam, kamu pergi ke Mekah, ditahan oleh orang Quraisy, maka tak boleh pulang balik. Memang tak? Maka sudah tentu undang-undang itu tidak adil. Kenapa Nabi terima? Kalau sekiranya tidak adil, kaum muslimin dan muslimat bukan undang-undang Islam dia tu. Jadi kenapa Nabi terima? Sedangkan itu undang tidak adil. Itu sebabnya kaum muslimin Said Hawa, Dr. Said Hawa, kalau tuan-tuan baca dalam kitab dia Fiqh Sirah, molek juga. Dalam kitab Fiqh Sirah ni sedap bacanya. Said Hawa, ada Al-Ghazali, lepas tu Syekh Ramadan Al-Buti, itu sedap-sedap pembacaan kaum muslimin dan muslimat. Dia kata bahawa sesungguhnya ada di dalam Islam ni undang-undang yang kaum muslimin dan muslimat kalian yang bukan Islam, atau undang-undang ditetapkan oleh orang kafir, kaum muslim, yang kita tak boleh nak ubah, kita boleh ambil. Kaum muslimin dan muslimat kalian ambil untuk apa? Kalau di sana ada faedahnya kepada Islam. Boleh faham maksud saya? Kalau ikut perjanjian Hudaibiyah, memang undang tidak adil, tapi kenapa Nabi setuju? Sebab ada faedahnya di masa hadapan kepada Islam. Boleh faham itu? Baik. Cuba kita tengok. Ini boleh keluar sikit. Pilihan raya. Pilihan raya ni Islam ke tak? Dia bukan Islam. Dia bukan kaum muslimin dan persaudaraan Islam. Dia ada undang-undang apa dia? British. Sekolah. Dia tak. Boleh tak kaum muslimin syar'i ke tak masuk pilihan raya? Mana dalil dia? Baik. Mana dalil dia kata boleh? Kata orang tak boleh masuk pilihan raya ni. Dia adalah tidak ada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi cuma jihad saja. Betul-betul. Kalau masuk adalah bid'ah tu. Kalau itu bukan cara Nabi. Boleh ke tidak agak-agak? Maka itulah kau cuman Dr. Said Hawa beri fatwa atau beri pendapat. Dia kata boleh kalau di sana ada kebaikannya. Kalau tak ambil benda macam tu, mungkin mendatang kemudaratan. Maka mengambilnya sekadar apa dia? Sekadar apa? Apa loncat-loncat ni? Sebagai batu loncatan, sebagai jalan sementara. Jalan sementara. Itu boleh. Tapi kalau jadikan pilihan raya sebagai matlamat, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kaum muslimin dan muslimat pula. Dia bukan cara Islam. Boleh faham? Tadi untuk jawab. Itulah fatwa di kalangan alim ulama. Boleh faham itu?